حمدا جعل الإنسان في أحسن تقويم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا صحوة رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar? InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis, sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dengan Al-Imam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan syafaat kepada kita kerana mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلا إله إلا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أصحابه وأزواجه وأهل بيته المطهرين سيدنا فاطمة الزهراء حسن الحسين وعلي وطلاب من سادتنا أهل العالمين، وإلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدام، الله يغفر له ويرحمه ويرضي درجاته ويحفظنا ويرحمنا بإسراره وعلمه والدنيا والآخرة، والأرواح الوالدين ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب إلينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian, maka Allah juga menjadikan jalan untuk manusia itu menjadi baik. Dalam masa yang sama juga, iblis, syahwat juga menyediakan jalan untuk manusia terpesong daripada jalan yang benar. Maka oleh yang demikian, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang bermula daripada huruf jim. Kita dah cerita pasal alif, ba, ta, za, dan hari ini insyaAllah kita akan cerita pasal huruf jim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara ووسائل العلماء وخالد الحكماء. حديث صحيح رواه الطبراني. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila
nak melihat bahawa manusia ini di dalam kehidupan pasti tidak boleh, tidak mesti menjumpai manusia. Sama ada dia duduk di dalam hutan mana sekalipun, sama ada dia duduk dalam lautan sekali mana pun, sama ada dia duduk di atas langit sekali mana pun, pasti satu hari dia akan berjumpa dengan manusia sebelum daripada kematiannya. Baik. Jadi apabila hubungan manusia dengan Allah itu tidak akan sempurna, hubungan manusia dengan Allah tidak akan sempurna selagi mana hubungan manusia dengan manusia itu tidak terjadi. Hubungan manusia dengan manusia perlulah terjalin sebelum datangnya hubungan manusia dengan Allah. Sebab itu di dalam ayat suci Al-Quranul Karim kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala nak menceritakan hubungan manusia dengan manusia, hubungan Rasul dengan manusia, hubungan kafir dengan Muslim, jadi kesemuanya nak menceritakan bahawa manusia tidak boleh lari daripada manusia. Baik. Kalau begitulah keadaannya, pasti manusia itu ada yang jahat, ada yang baik, ada yang mempunyai hikmah, ada yang mempunyai standard. Kesemua ini boleh kita lihat di dalam kehidupan kita daripada dulu sampailah sekarang. Setiap orang berbeza-beza. Akan tetapi Sayyidina Rasul SAW telah menggariskan satu jalan, bahawa sekira mana kamu tanya, sekira mana kamu duduk, sekira mana kamu bergaul dengan mereka, kamu akan berjaya insya-Allah. Siapakah mereka? Kata Nabi SAW, jalisul kubara. Sayyidina Rasul telah mengajarkan kepada kita, kalau kita makan, dahulukan orang yang paling tua. Kalau kita berjalan, maka dahulukan orang yang paling tua. Kalau kita beratur, kerajaan Malaysia mengatakan dahulukan senior citizen. Jadi kesemua yang kita lihat di sini sekarang ni, apabila sampai kepada umur sesuatu yang telah ditetapkan, maka manusia akan memandang orang itu sama ada. Yang pertama, memandang tinggi manusia itu disebabkan kemuliaan yang dia telah lakukan terhadap manusia dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, manusia dia dengan Allah itu sangat bagus, akan tetapi dia kurang dengan manusia. Dia tidak berbuat jahat dengan manusia, tetapi dia kurang bergaul dengan manusia. Maka mereka, orang-orang ini, orang yang mempunyai kekuatan dengan Allah, keyakinan yang tidak berbelah bahagi, akan tetapi kurang hubungan dengan manusia. Satu. Yang ketiga,
Ada manusia yang tua yang mana dia ini tidak pernah tidak untuk tidak melakukan maksiat. Rambutnya telah berubah, bercampur hitam dan putih ataupun kesemuanya putih. Akan tetapi tabiat, sesuatu tabiat yang buruk susah untuk ditinggalkan. Maka yang disuruh oleh Nabi SAW, Nabi kata jalisul umar, duduklah, gaullah dengan orang-orang yang tua. Duduk, gaul, berbicara dengan orang-orang yang tua. Tapi tua yang macam mana ya Rasulullah? Di sinilah yang disebutkan oleh kalimah alif lam. Ada alif lam ini, alif lam lil ahdi, iaitu kami ini telah mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW al-kumara. Maksudnya orang-orang yang tua, yang alim, yang dekat dengan Allah, yang tidak mengajak kamu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duduk dengan mereka. Kalau golongan yang seterusnya, golongan orang tua yang tidak pernah tidak untuk tidak melaksanakan dosa, maka jauhilah orang tua yang sedemikian, kerana tidak ada faedah di dalam berkawan dengan mereka ataupun bergaul dengan mereka. Benar mereka tua, mereka ada banyak faedah, mereka ada banyak manfaat, mereka makan garam dahulu. Akan tetapi Nabi kata jangan duduk dengan mereka, kerana jalisul kubara, maksudnya orang-orang yang ada dikenali oleh masyarakat. Masyarakat kenal dia siapa. Oh, imam Masjid Baitul Mahabbah. Masyarakat Haikom semua kenal dia. Okey, duduk dengan dia. Okey, siapa dia? Pengurusi Masjid Baitul Mahabbah. Siapa dia? Okey, semua masyarakat kenal. Okey, duduk dengan dia. Okay, sebab apa? Sebab orang-orang yang masyarakat kenal, maka sebenarnya mereka adalah orang yang baik. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan menjadikan masyarakat itu menyukai seseorang kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah redha pada orang tersebut. Sekarang tuan-tuan, kita lihat ada ustaz yang ceramah Masya Allah, tetapi dia tak popular, kurang populariti. Ada orang ustaz yang ceramah Masya Allah, tapi dia popular. Jadi popular dengan ketidakpopular itu bergantung bagaimana ustaz itu dengan Allah. Ustaz itu dengan manusia. Hubungan itulah sebenarnya penyebab kepada masyarakat menyukai seseorang. Apabila Allah Ta'ala telah letakkan redha, maka masyarakat akan redha kepada seseorang itu. Kita jangan ingat orang semua suka kita kerana kita. Tidak. Kerana Allah Ta'ala telah letakkan redha kepada kita.
Allah. Yang pertama kata Nabi SAW, jalisul kubara, duduk bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala redha kepada mereka. Baik, yang kedua apa yang Rasulullah nak duduk dengan siapa lagi? Kata Nabi SAW, kalau kamu nak bertanya, tanya dengan ulama. Baik. Kalimah wasailu, dan apabila kamu nak bertanya, tanyalah dengan ulama. Maksudnya apa? Baik. Manusia ni bukan 24 jam akan bertanya tentang hukum hakam. Setuju? Betul? Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini al-ulama, ni maksudnya apa? Maksud dia di sini adalah orang yang faham di dalam setiap ilmu yang dia faham. Maksudnya apa? Saya faham dalam bidang engineering, jadi saya ulama engineering. Tuan faham dalam bidang ekonomi, jadi tuan ulama ekonomi. Jadi maksud Nabi SAW ni apa? Maksud Nabi kata, wahai manusia, kamu akhir zaman kelak, kamu akan jumpa manusia yang serba tahu, tetapi mereka tidak ada kepakaran di dalam apa-apa. Maka ketika mana kamu ingin melakukan sesuatu, kamu ingin mendapatkan maklumat akan sesuatu, kamu ingin menjadikan sesuatu, maka tanyalah orang yang mengetahui akan ilmu itu, perkara itu, benda itu, agar kamu tidak tertipu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui sekira mana kamu tidak mengetahui. Jadi kata Nabi SAW, wasailul ulama, tanya pada ulama. Maksudnya ulama yang mahir dalam bidang masing-masing. Ada seseorang ustaz, ulama yang dia ini mahir dalam semua. Bukan mahir, dia faham dalam semua, tetapi dia tidak mendalami dalam mana-mana. Dia hanya sekadar memahami, tidak mendalami. Jadi bagi dia hanya boleh menceritakan yang dia memahami, kerana dia tidak mendalami. Ada orang yang mendalami dalam satu bidang, tetapi dia tidak tahu yang lain, maka dia jangan masuk kepada bab lain, dia hanya cerita pada bab dia. Begitu juga dengan masalah-masalah yang akan kita ceritakan nanti, banyak lagi masalah. Baik, kata Nabi SAW dua perkara. Yang pertama, Nabi kata duduk bersama dengan orang-orang yang diredai, orang-orang tua yang disukai oleh masyarakat, duduk dengan mereka. Yang kedua, Nabi kata kalau tanya dengan orang yang alim dalam bidangnya. Kalau kamu tanya orang yang bukan alim dalam bidangnya, bukan faham dalam bidangnya, nescaya kamu akan sesat. Dan ini telah terjadi kerana Nabi SAW menyebutkan pada akhir zaman, ilmu yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mematikan para ulama. Apabila para ulama mati, ulama ni dia umum, tuan-tuan. Dia tidak kata ulama Quran, ulama hadis, tidak. Ulama umum. Siapa yang alim dalam bidang matematik, alim dalam doktor, alim ulama umum. Jadi ketika itu Allah Ta'ala matikan ulama-ulama ni.
maka pada akhir zaman kamu tidak mendapati orang yang alim dalam bidangnya untuk kamu bertanya. Kamu nak tanya pasal pankreas, kamu tanya dengan carpenter, akhirnya pankreas kamu rosak dan apa yang berlaku seterusnya. Jadi itulah yang berlaku di akhir zaman. Dan Nabi telah sebutkan, Nabi kata, tanya orang yang mengetahui dalam bidangnya. Boleh faham tuan-tuan? Jadi jangan buat pandai untuk semua perkara. Itu dia cerita. Baik, buat pandai okey. Buat pandai. Nabi SAW dia ada satu hadis ni, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mensyarahkan maksud daripada hadis al-ihsan. Ka'annaka tara fa lam takun tara fa innahu yara. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fa in lam tabku fatabaka. Apabila kamu tidak boleh menangis, maka buat nangis. Buatlah kamu. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu tak boleh tak duduk ataupun bertanya dengan orang-orang yang alim, tapi dalam masalah ni jangan buat-buat jadi alim. Biarlah orang itu tanya kepada orang yang mengetahui masalah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kalimah jalis maksudnya duduk. Duduk ni bukan sentiasa kita duduk. Kadang-kadang kita berdiri, kadang-kadang okey. Jadi maksud duduknya apa ni? Kalau kamu ada majlis, satu-satu majlis, duduklah bersama dengan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya jalis, duduk. Jadi dia akan maksud daripada jalis ni, dia hanya akan terjadi satu-satu occasion. Contoh majlis bacaan Yasin Khamis malam Jumaat, maka ada majlis, maka imam duduk sini, ketua kampung duduk situ, pengurusi duduk situ, maka duduk bersama dengan kubara ini adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Itu satu. Jadi benda ini bukan selalu, kadang-kadang berlaku. Okey, baik. Kemudian kata Nabi SAW, wasailul ulama, tanya orang yang mengetahui. Dan ini kata Piramli apa? Kalau kahwin 4 apa? Jarang-jarang. Kadang-kadang, jarang-jarang. Kahwin 2 apa? Kalau kahwin 1, banyak. Okey, contoh tengok jalisul ulama, satu occasion seminggu sekali. Jadi kadang-kadang. Kemudian sailul ulama, tanya dengan orang alim. Setiap hari kita akan tanya dalam berbagai-bagai bidang. Hari ini saya tak faham fiqh, besok saya tak faham macam mana tayar ni boleh pancit. Contoh, saya tanya dengan orang yang pakar dan buat tayar. Begitulah dalam setiap hari kita akan mencari ilmu. Okey, yang ni seorang kahwin setiap hari. Kemudian dia ada satu lagi, dia kata Khalidul Hukama. Khalid
Khalid ni maksudnya kamu bergaul, kamu duduk, kamu lepak, kamu dengan orang-orang yang hakim. Hakim ni apa? Bijaksana, wise. Dalam apa sahaja dia memikirkan, dia bijaksana dalam meneliti, memahami, duduk dengan orang-orang yang sedemikian. Khalid maksudnya apa? Kamu Khalid ni dia akan jadi gini tau. Biasanya kawan kerja kita, apabila kita dah selalu rapat sangat, jadi kita akan satu ahad tu, jom kita pergi lepak minum kopi jap. Jadi kita akan khalidu, kita akan bersama dengan mereka, kita akan selalu bersama dengan kawan kita. Maka Khalid ini adalah seolah-olah kahwin dulu ataupun kahwin tiga lah. Yang pertama tu kahwin keempat, bila jarang kadang-kadang Allah sekali. Boleh kita cerita kira tiga sisi. La ilaha illallah. Jadi kata Nabi SAW, tiga perkara Ini dalam kehidupan ini kita tak cerita lagi hidup, kita cerita dunia ni. Nabi kata, duduk bersama dengan orang-orang yang dimuliakan. Yang kedua, nak tanya orang yang mempunyai ilmu dalam bidang itu. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai bijaksana, pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang bijaksana, percakapan yang baik. Sebagai duduk bersama dengan mereka. Kenapa? Kerana kamu akan menjadi baik, kamu akan berada dalam lingkungan yang baik, tanpa kena tipu, tanpa kena scam dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, masih lagi dalam huruf jim. Kalau tadi sahih rawahu Tabrani, hadis ni hadis sahih rawahu Imam Ahmad di dalam Musnad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidu al-musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila Nabi dah tunjukkan jalan, duduk bersama dengan ni, duduk, okey kamu bergaul ni, kamu cukup, okey baik. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata, wahai manusia, dalam kamu nak bergaul, dalam kamu nak bertanya, dalam kamu nak menghadiri majlis-majlis ini, pasti akan ada perkara-perkara yang akan mengganggu kamu dalam perjalanan kamu. Kata Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud, orang Nasara tak akan reda dengan kamu sebagaimana kamu tidak mengikut ajaran mereka. Baik. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy, begitu juga dengan orang-orang musyrikin, begitu juga dengan setiap orang-orang yang mempunyai faith yang berbeza dengan kita. Mereka sanggup untuk bekerja sama semata-mata menentang faith yang dibawa oleh kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, etis, Buddha, Kristian, Yahud, Hindu, apa sahaja mereka agama selain daripada Islam, mereka boleh bergabung untuk melawan Islam.
mereka akan bersatu padu untuk melawan Islam. Ini kan. Maka oleh yang demikian, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, wahai yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, bahawa jihadlah kamu dengan orang-orang musyrik. Nabi SAW suruh manusia, suruh umatnya berjihad dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mempercayai Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jihad terhadap mereka. Tapi jihad yang macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad dengan harta-harta kamu. Jadi benar kata Nabi SAW, baikot harta adalah salah satu daripada cara untuk menjatuhkan orang-orang musyrik. Maka apabila kita cerita pasal pembelian barangan orang-orang Islam, baik Muslim food, baik Islam food, baik apa sebagainya itu, benda-benda itu sebenarnya benar. Benda itu ada asas, dan asasnya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, jahid bersama dengan mereka, ataupun berjihadlah kamu menentang orang-orang musyrikin dengan harta kamu. Okey, jangan beli barang-barangan mereka, jangan kamu menolong mereka. Mereka kalau jiran kamu silakan, tak ada masalah, sebab itu dia ada hak jiran. Tapi kalau mereka musyrikin, semata-mata musyrikin ay makna juhud. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak, orang-orang yang menyekutukan Allah dalam masa yang sama, dia memusuhi kamu. Dia memusuhi kamu. Kalau orang yang tidak memusuhi mereka itu adalah seperti kawan, dan dalam masa yang sama boleh kamu ajak mereka kepada Islam. Tapi kalau orang yang memusuhi, maka payah untuk kamu. Bahkan kata Nabi, jihadlah terhadap mereka dengan harta kamu. Jangan berikan kepada mereka, tutupkan muamalah kamu, kosongkan muamalah kamu dengan mereka, jangan muamalah dengan mereka. Itu salah satu. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa anfusikum, diri kamu sendiri. Ini wa anfusikum ni datang dengan makna yang besar. Datang wa anfusikum datang dengan makna kamu berperang dengan orang kafir, boleh. Satu. Tapi bukan zaman sekarang lah, kita dulu lah. Yang kedua, dengan maksud sekarang ini, wa anfusikum, diri kamu, maksudnya tunjuk jihad kamu, diri kamu, kamu lawan hawa nafsu, kamu tunjukkan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada agama kamu, tunjukkan kepada orang-orang musyrikin, inilah dia Islam. Saya pernah sekali daripada Egypt nak ke Jerman, daripada Egypt nak ke Jerman, saya dengan Habib Omar, ada dua, ada lima orang. Habib Omar naik dah naik tangga nak masuk terbang lagi. Kita kat bawah lagi. Kemudian ada satu orang Jerman. Hello sir. Jadi masa itu semua orang cakap Arab, tak ada orang cakap Inggeris. Yang bercakap Inggeris saya seorang je. Jadi saya pun whatever. Orang tu ask, okey, silakan. Apa dia? Itu pakaian Islam ke? Dia tunjuk Habib Omar lah. Itu pakaian Islam ke? Lepas tu anak pun panggil Habib. Dia dah tanya sikit. Jadi Habib pun kata, ya pakaian Islam. Kalau macam tu saya tak masuk Islam.
Islam. Hanya tengok je Abi Umar. Sedangkan kita pun pakai jubah juga. Abi Umar pakai jubah juga. Semua orang pakai jubah, sama je. Tapi dia tunjuk Abi Umar. Jadi kata apa, maksud dari jahidu, jadi maksudnya berjihad pada diri kamu sendiri. Kamu melawan hawa nafsu kamu, kamu melawan syahwat, kamu melawan segala perkara-perkara yang membawa kepada kejahatan. Lawan nafsu kamu, tunjukkan bahawa inilah dia Islam. Maka itulah yang ditunjuk oleh Al-Habib Umar. Orang Jerman tadi pada sebab masuk Islam. Habib Umar tak cakap apa-apa, masuk Islam. La ilaha illallah. Baik, itu yang kedua. Jadi jahid dengan harta kamu, dengan diri kamu tu. Kalau zaman dulu bolehlah berperang, tapi zaman sekarang tak payah perang-perang. Tunjukkan dalam diri kita, inilah diri Islam kita. Orang akan masuk. Dan kita tunjukkan dalam kehidupan, dalam masyarakat kita, dalam muamalah kita kepada masyarakat. InsyaAllah mudah-mudahan yang diterima. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, jahid, berjihad melawan orang-orang musyrikin dengan lisan kamu, dengan bi'alsinatikum, dengan lisan kamu. Maksudnya apa? Lawan mereka, hujah mereka. Lawan, gunakan hujah, gunakan akal, gunakan segala kemampuan yang kamu ada untuk melawan hujah-hujah mereka dengan hujah-hujah kita. Baik. Tapi hujah ini datang dengan arti kata jahidul musyrikin. Dia tak kata jahidul muslimin. Nabi SAW tak kata pergilah kamu itu berjihad terhadap orang-orang muslimin. Tak apa. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata jihad dengan orang-orang kafir. Jadi jihad dengan orang-orang kafir dengan lidah macam mana? Buat debat dengan mereka. Tapi kalau untuk orang Islam, tak payahlah nak berdebat. Buat pun nak debat-debat dengan orang Islam, dengan orang Islam. Islam berdebat dengan Islam. Baik, ala kulli hal, jadi Sayyidina Rasulullah SAW ajar 6 perkara hari ini. 2 hadis duduk kehidupan perjalanan untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kamu duduk di dalam masyarakat bersama dengan orang-orang yang terkenal, yang alim, yang wara'. Kamu bertanya dalam masalah apa juga masalah, tanya dengan orang yang pakar dalam bidang tersebut. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang mempunyai wisdom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurniakan kefahaman, kurniakan kekuatan dalam perjalanan kita menuju hari yaumil mamat ataupun yaum, pada hari kematian kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, cukuplah kita setakat itu. Kita buka soalan. La ilaha illallah. Hari ini adalah hari mengundi. Jadi silalah mengundi. Betul tak? Cukup. Baik, dulu soalan silakan soalan.
ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقنا كل حلالا دائما، وأثرنا أتقياء علماء مرضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل كرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم.